Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 6. Okey, untuk minggu ini dan minggu hadapan kita sambung pendidikan seni kita untuk modul 4 iaitu mengenal kraft tradisional. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 63 iaitu modul 4 unit 2 iaitu alat domestik atau perhiasan diri. Kita akan belajar berkenaan dengan tajuk tudung saji dan teknik yang kita akan gunakan adalah batik dan anyaman. Objektif untuk pelajaran kita ialah murid dapat memahami dan menyatakan bahasa seni pada karya kraft tradisional dan juga mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta teknik dalam menghasilkan kraft tradisional. Bermakna minggu ini kita hanya untuk mengenal pasti saja. Mungkin minggu hadapan baru kita buat aktiviti. Okey, apakah yang dikatakan dengan alat domestik? Alat domestik ialah alatan rumah yang digunakan semasa menjalankan tugas harian. Contoh alat domestik ialah nyiru, badang, tembika kurun iaitu daripada Sabah, dompet duit, anyaman rombong, bakul iban dan bakul. Seterusnya kita lihat teknik yang kita akan gunakan pada minggu ini iaitu teknik anyaman dan teknik membuat batik secara tradisional. Murid boleh buka muka surat 64 dan 65 buku teks ya. Okey, yang pertama ialah teknik anyaman. Teknik anyaman ni ada dua, iaitu yang pertama anyaman tikar mengkuang dan yang kedua ialah anyaman buluh rotan dan bemban. Okey, bagi anyaman mengkuang ia dimulakan daripada bahagian tengah, bawah dan ke atas ataupun daripada bahagian bucu bidang tikar yang ingin dihasilkan. Bermakna tikar yang hendak dihasilkan tu mestilah bermula daripada bahagian bawah dan tengah ataupun dari bahagian bucu. Biasanya itulah yang biasa dimulakan. Tak ada lagi saya lihat anyaman yang dimula di tengah-tengah. Nanti sebab apa? Sebab dia nak matikan anyaman tu. Ia memudahkan untuk kita mematikan anyaman. Manakala anyaman buluh, buluh ialah bahan yang keras yang tidak boleh dilipat. Jadi proses menganyam ialah secara menjalin bila-bila buluh bermula daripada tengah produk yang ingin dihasilkan. Teknik yang sama digunakan untuk menganyam rotan dan bemban. Untuk yang keras ni dimula kat tengah. Kalau yang lembut mula daripada bawah dan bucu. Nampak beza kat situ kan? Kita lihat pula batik. Batik ada dua iaitu batik cap dan batik canting. Sekarang ni pun ada juga batik digital. Batik cap ataupun juga dipanggil batik blok. Dia dihasilkan menggunakan blok. Sebab tu dipanggil batik blok. Okay, motif diolah pada blok dan diterap atau dicap ke atas lilin. Lilin yang dicampur damak akan digunakan dalam proses menerap dan mengecap batik. Okey. Bermakna blok tu akan direndam, bukan direndam, dicelup lah. Dicelup atas dalam lilin yang dicampur dengan damak dan dicop di atas kain-kain batik tersebut lah. Maknanya kalau batik cap ni motifnya akan berulang. Okey, fungsi lilin dan damak ni ialah untuk menghalang warna, menghalang warna pada merentasi lilin tersebut lah. Maknanya macam garisan lah. Jadi kita hasilkan bentuk dalam teknik resis menggunakan krayon ataupun lilin. Bila kita color, warna tersebut tidak melebihi ataupun melangkaui garisan yang telah kita buat. Sebab tu digunakan lilin. Batik canting. Okey, batik canting ni corak batik dilukis atau batik canting akan dilukis terus pada kain menggunakan alat canting. Bermakna batik canting ni kira kalau bahasa Inggerisnya dipanggil freehand. Boleh. Kalau yang biasa pandai buat doodle lah, baguslah. Okey, proses mencanting ini juga menggunakan lilin panas yang dicampur damat. Macam saya cakap tadilah, dia punya fungsi tu apa kan? Pewarna batik digunakan untuk mewarnakan corak yang telah siap dilukis atau dicanting.
biasanya batik cantik ni lagi mahal lah daripada batik cap. Seterusnya kita lihat alat dan bahan yang kita perlukan untuk menghasilkan projek seni kita pada minggu ini, iaitu yang pertama untuk teknik anyaman, biasalah kita hanya gunakan kertas warna atau bahan lain yang sesuai. Kertas warna ni terpulanglah warna apa, jadi paling minimumnya kertas warna tu mestilah 2 warna lah, tak nak satu warnanya. Nanti kalau satu warna kita anyam tak nampak apa benda, sama je kan. Okey, yang kedua batik. Batik yang menggunakan teknik desis seperti yang saya ada bagi tahu tadi. Kita akan gunakan berus, palet dan cat air untuk mewarna, manakala krayon ataupun lilin untuk kita buat line-line pada lukisan tersebut. Untuk aktiviti, awak boleh buka buku teks muka surat 67 hingga 69. Di situ diterangkan cara untuk kita hasilkan tuduh saji dengan teknik anyaman dan batik. Jadi aktiviti ni awak boleh buat bermula minggu hadapan lah. Untuk minggu ni awak fahami dan cari bahan-bahan untuk menghasilkan tuduh saji. Okey, setakat itu saja untuk minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.